Temu ramah pendek dengan Vice Presiden Putrajaya Rugby Saudara Anwar Aswad. Kita harapkan yang baik-baik saja untuk Putrajaya Rugby dalam kejohanan ini sebelum kita menyambung aksi di tengah padang. Perlawanan meletup, perlawanan pilihan Abang Jeb untuk kumpulan Pool C Kuala Lumpur menentang Kelantan. Wow. Kita dah lama tak lihat senarai pemain-pemain daripada Kelantan. Kuala Lumpur sudah pun berada di tangan saya dengan manager Diego Kaslam. Tak dapat pula senarai pemain daripada pasukan Kelantan. Terus menjadi rahsia. Manager tak hantar borang. Sayang sekali untuk pasukan Kelantan belum dapat senarai pasukan, nama-nama pasukan pemain di tangan. Hanya ada Kuala Lumpur. Dua-duanya memakai jersey warna merah dan putih. Dengan Kuala Lumpur baru saja melepaskan satu larian yang dilepaskan begitu saja oleh pertahanan Kuala Lumpur untuk larian pertama daripada pasukan Kelantan untuk try pertama pasukan Kelantan. Sepak mula Kelantan tinggi, baik terus saja ditangkap oleh main jersey nombor 16. Keluar pantas ke sebelah kanan, flowing bola yang begitu cantik sekali dipaparkan oleh pasukan ini. Kuala Lumpur dipaksa bertahan lagi. Dapat dilihat senarai pemain daripada pasukan Kuala Lumpur ini rata-ratanya ialah pemain-pemain yang akan mewakili pasukan Sukma mereka. Jadi mereka meletakkan ataupun menghantar pasukan junior team untuk bertarung dalam kategori Men's Open. Di bawah manager Diego Kaslam dengan jurulatih Muhammad Firdaus bin Abdul Manan. Pasukan ini jugalah yang kita terlihat di Edwardian Tens tempoh hari saya kira, yang dibantu oleh Muhammad Azul Harith bin Muhammad Zakaria Soh. Ada Johari bin Ammar Junaid, Luqmanul Hakim, Ashraf bin Zulkifli, Aizat Asmir bin Azhari, Amirul Harith bin Harizal, Buhari bin Umar Junaid, Muhammad Amirul Husni, Muhammad Ilham Afiq, Muhammad Emir Aiman, Muhammad Nabil bin Sa'ad, Akib Mustamim bin Jalina, juga Muhammad Nizam bin Mahazi. Manakala untuk pasukan Kelantan di bawah pengurusan Cik Muhammad Anwar Cik Wahab dengan ketua jurulatih Muhammad Syarif Saiful Azwan bin Sudin, dibantu oleh Muhammad Nazari Ismail, menurunkan Hafzan Bakri bin Roni, Arif Ashraf, Fa'ad Urrozi, Muhammad Alif Haikal, Muhammad Sobri Amok, Wan Anas Afnan, Zulmaidi bin Kamarazali, Muhammad Nazir Asyari, Safwan bin Syari, Ezwan Hakim bin Izani, Fuad bin Mat Saleh, Amirul Aidil bin Muhammad. Dengan senarai nama ini menjadikan sekaligus Abang Jeb mengecop mereka selaku salah satu dari pasukan pilihan di dalam kejohanan ini. Dia dah lepas tengok list nama tim sebenarnya baru kita tahu. Kuat betul pasukan Kelantan untuk National Sevens ini. Tanah kita ucapkan pada pengurusan pasukan Kelantan dapat mengumpul main-main terbaik seluruh negara untuk mewakili bendera Kelantan dalam National Sevens 2022. Scrum down signal ditunjukkan oleh pengadil Jeffrey Mustafa yang ditugaskan dalam perlawanan ini. Terima kasih juga ucapkan kepada penyokong-penyokong Putrajaya yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita. Mungkin kurang penyokong daripada Angkatan Tentera Malaysia lagi, sebab tu Putrajaya menang tadi. Jersey sama merah, tak apa.
Dia biar jersey sama merah, tapi asalkan pengadil dapat rasa dapat membezakan kedua pasukan. Sebab KL dah ada biru dalam jersey dia, walaupun kita nampak dari jauh ni nampak macam merah putih. Tapi selagi pengadil dapat membezakan dengan baik, terlepas bola dia main. Gomo Kelantan Gomo kepada Encik Mat Pian. Hai, apa khabar? Lama tak nampak Encik Mat Pian. Kita akan masuk penonton-penonton yang baru saja bersama kita daripada Stadium Rugby Perak Ipoh. National Sevens 2022 tuan-tuan. 50 pasukan, 4 kategori. RM5,000 menanti Johan kategori Open. Kategori utama yang sedang dipertandingkan sekarang, dengan tempat kedua, ketiga dan keempat juga bakal membawa pulang hadiah kemenangan grant RM1,000 yang diberikan oleh MR Malaysia Rugby kepada pasukan-pasukan yang bertanding untuk persiapan dan juga kemudahan mereka dan ataupun membantu kepada kelancaran mereka untuk datang beramai-ramai ke bumi Ipoh ini untuk menyertai kejohanan rugby 7 sebelah paling berprestij di negara ini, National Sevens 2022 dibawakan oleh Malaysia Rugby. 17 pasukan di kategori Open. Terbesar saya kira penyertaan untuk beberapa tahun. Mungkin kalau kita tengok rekod balik, antara penyertaan terbesar kategori senior men yang pernah kita alami. Ada tim daripada Labuan, ada tim daripada Sarawak, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, yang juga Melaka pun ada, Putrajaya. Yang terlepas saya kira hanya pasukan Sabah yang tidak menghantar pasukan untuk kejohanan ini. Kalau tidak ada 18 pasukan. Wow, maksimum kalau tidak. Kuala Lumpur mencari jalan untuk keluar daripada kawasan bahaya mereka. Pressing, defending daripada Kelantan begitu mengganggu permainan mereka. Apapun kita faham, Kuala Lumpur lebih daripada kemampuan pasukan ini. Bawah Diego Kaslam dan juga Muhammad Firdaus bin Abdul Manan, dua bekas pemain Chris Conley, pasukan klub The 15 side yang begitu disegani sekali di negara ini. Yang paling disegani lah, bukan begitulah. Ini rekod pencapaian sukan 15 side yang sangat-sangat membanggakan untuk kategori klub elit di negara ini. Mengambil tanggungjawab untuk membawa pasukan senior Kuala Lumpur. Sudah pasti ada yang di-share daripada kedua pemain ini untuk main-main Kuala Lumpur menghadapi National Sevens 2022. Banjir soalan, Bunga Raya Sevens masuk ke tournament ni? Tak ada, tak masuk. Tak masuk. Bunga Raya Sevens, soalannya boleh atau tak boleh itu saya tidak pasti. Tetapi sebabkan National Sevens adalah kejohanan di antara persatuan-persatuan rugby negeri di bawah naungan Malaysia Rugby. Jika anda faham tentang itu, iaitu pasukan-pasukannya disertai oleh pasukan-pasukan negeri di bawah naungan Malaysia Rugby. Jadi yang terlibat hanyalah pasukan-pasukan negeri. Dan ialah satu platform untuk mencari pemain-pemain yang akan mewakili Malaysia, especially dalam platform 7 kebangsaan. Saya pasti head coach Bunga Raya Sevens akan turun dalam kejohanan ini untuk melihat jika terdapat bakat-bakat baru daripada negeri-negeri yang bertanding untuk disenarai pendek ke dalam pasukan Bunga Raya Sevens. Itulah pendapat personal saya. Tapi itulah yang berlaku sebenarnya. Di mana lagikah pentas yang terbaik untuk mencari pemain-pemain baru, muka-muka baru, pemain-pemain permata yang tergilap di dalam kaca selain daripada kejohanan seperti ini. Tak perlu nak pergi ke tournament-tournament berperingkat kelab mungkin. Pergi saja ke National Sevens.
pemain-pemain yang dah digilap di bawah Persatuan Rugby Negeri masing-masing. Itulah yang terbaik. Di situlah pemain-pemain yang paling terbaik berkumpul dan dikumpul oleh ketua jurulatih pasukan negeri masing-masing. 50 pasukan negeri, 50 ketua jurulatih. Bayangkan betapa besar penyertaan dengan lebih 800 pegawai-pegawai dan pemain terlibat dalam kejohanan yang terbesar dan terramai dan terbanyak jumlah penyertaannya setakat ini. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama, walaupun tak dapat menyertai mereka sebagai pemain atau pegawai, dapatlah kita bersama-sama memberi sokongan selaku penonton dan Rugby Intwist di mana jua anda berada. Sebab saya percaya untuk setiap pemain yang diri di atas padang ketika ini terdapat parents di belakangnya. Untuk setiap pemain yang berdiri di atas padang ketika ini terdapat rakan dan sahabat handai di belakangnya, dan juga cikgu di belakangnya, dan juga coach di belakangnya, dan juga ex-coach di belakangnya yang mewakili setiap pemain-pemain ini. Tak kira ketika beliau mewakili kelab ataupun beliau mewakili bekas sekolahnya ataupun beliau mewakili bekas universitinya. Satu player membawa begitu ramai sekali support. Bayangkan kalau mereka membawa satu tim. Jadi andalah yang menonton bersama-sama dengan kami ini, andalah penyokong-penyokongnya, andalah pendukung-pendukungnya. Teruskan aksi separuh masa kedua. Tipis saja Kelantan di hadapan dengan satu try. Apa saja masih boleh berlaku. Putrajaya sebentar tadi baru saja menunjukkan ATM. Jadi apa saja sebenarnya boleh berlaku dalam kejohanan ini. Tambahan satu lagi try untuk pasukan Kelantan. Dan conversion dilakukan main jersey nombor 23 Zumaji bin Kamarazali. Kelantan selaku bekas naib juara National Sevens edisi yang lalu masih lagi ingat aksi mereka menentang pasukan Terengganu di perlawanan akhir. Perlawanan akhir yang saya kira mula-mulanya dijangka meletup tetapi telah ditutup dengan begitu baik oleh Terengganu di awal permainan. Terengganu awal-awal dah skor 2 try dah dalam game tu. Terus saja mengejutkan Kelantan yang dianggap favourite dalam kejohanan ketika itu. Tapi Terengganu di bawah kapten ketika itu Fairuz Abdul Rahman nama saya, berjaya menutup kemarahan pasukan Kelantan di awal 3 minit atau 4 minit yang pertama separuh masa yang pertama, terus membawa sehingga ke hujung perlawanan untuk merangkul gelaran juara National Sevens edisi 2019. 3 tahun kita berhenti rehat dalam kejohanan ini dan kini bersambung balik. Basic yang dipaparkan oleh pasukan Kuala Lumpur dapat kita lihat bukannya patut diperkecilkan. Semakin lama semakin tinggi basic yang mereka pertunjukkan dan berjaya menjaringkan satu try di hujung sana melalui winger. Gerakan baik beliau lakukan dapat dilihat dengan jelas oleh Jeffrey Mustafa melalui try tersebut untuk meletakkan 5 mata pertama kepada pasukan Kelantan. Okey, untuk sesi awal pagi ini sedang berlangsung perlawanan di antara Kuala Lumpur dan juga Kelantan. Perlawanan-perlawanan yang lebih awal bolehlah saya kongsikan kepada anda.
Awal pukul 8.20 pagi tadi lah perlawanan antara Selangor dan juga Kelantan. Kategori Women under 21, Selangor menundukkan Kelantan. Begitu juga dengan kemudiannya masih lagi Women under 21, Labuan menundukkan Pulau Pinang dan juga Terengganu menundukkan Johor. Dan untuk kategori Men Open bermula 9.20 pagi tadi, Selangor menempaskan Labuan, Kedah menempaskan Negeri Sembilan, Johor menundukkan Melaka, Putrajaya menundukkan ATM dan kini sedang bertarung antara Kelantan dan Kuala Lumpur. Ada 2 saja lagi perlawanan selepas ini, tuan-tuan. Itu melibatkan pasukan tuan rumah Perak menentang PDRM. Mana penyokong PDRM boleh standby lepas ini perlawanan melibatkan Polis Diraja Malaysia. Satu lagi pasukan favourite yang disebut-sebut mungkin dapat bawa pulang National Sevens 2022 tahun ini. Dan juga diakhiri dengan perlawanan di antara Perlis dan juga Pulau Pinang. Pada anda yang mahu check out jadual perlawanan ataupun skor-skor perlawanan-perlawanan yang telah terdahulu, bolehlah pergi ke Turnify, aplikasi Turnify untuk skor sepanjang kejohanan ini. Kita dah pinkan dekat bawah sana di ruangan chat. Dah pinkan dia punya link. Bolehlah anda share-sharekan dengan rakan-rakan anda untuk mengetahui keputusan-keputusan semasa dan terkini perlawanan sepanjang National Sevens 2022. Cantik line out. Cantik dah line out tu. Sikit je referee. Scrum down untuk Kuala Lumpur, mereka sesuatu. Agak ketinggalan 9 mata, ketinggalan agak susah untuk memenangi perlawanan ini dengan masa tinggal 1 minit setengah. Tapi apapun, mereka perlu merapatkan kedudukan. Dengan perlawanan ini saya kira akan disudahi ataupun akan ditentukan dengan kedudukan ranking. Sebabkan 17 pasukan bertanding untuk Men's Open. Jadi ranking lah yang akan menentukan 8 pasukan terbaik yang akan masuk peringkat. Dan bijak sekali main wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini. 2-3 side step beliau lakukan, harus diberi perhatian untuk pasukan-pasukan lain. Curi pula oleh pasukan Kelantan, tidak dibenarkan oleh Jeffrey Mustafa untuk try kedua kepada Kuala Lumpur. Merapatkan kedudukan 10-14. Jelas movement yang dilakukan oleh penyerang Kuala Lumpur. Kedua mata memisahkan kedua pasukan. Last play masih lagi on. Ada lagi derbaran dan drama dalam perlawanan ini. Time stop. Kick off daripada Kuala Lumpur. Sungguh mendebarkan kali ini. Pendek pula saya kira. Ngam-ngam masuk dalam 10. Tapi terus saja di advantage diberikan kepada Kelantan dengan knock-on. Saya kira belum lagi masa tamat sebenarnya. Memang belum. Kalau ikutkan daripada time stop yang diberikan kepada Jeffrey Mustafa tadi, kurang-kurang ada 20 saat lagi dalam perlawanan ini untuk Kuala Lumpur melakukan sesuatu. Tapi Kelantan harus bertahan. Dapat dicuri pula scrum. Dicuri. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Berpusing scrum tersebut. Sekali lagi di scrum. Sayang sekali. Tidak memihak kepada Kuala Lumpur buat ketika ini. Cemerlang perlawanan yang ditunjukkan oleh Kuala Lumpur di bawah Diego Kaslam dan juga Firdaus aka Joker, Poker. Kelantan yang ke sebelah kiri buat delay dan menendang ke belakang untuk selamat. Dan kali ini
Whistle tamat dibunyikan oleh Jeffrey Mustafa untuk keputusan tidak rasmi melibatkan kedua negeri ini. Kelantan 14, Kuala Lumpur 12.